Tuan-tuan yang dapat kitab tu, kita malam ni kita insya-Allah kita bincangkan di halaman yang ke-509 ya. Iaitu tajuknya sedutan hukum dari peristiwa suluh, yakni perdamaian Hudaibiyah. Insya-Allah ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan mengambil keberkatan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam Az-Zahari ya. Pegawai-pegawai masjid, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak, Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Haji, para asatizah, alim ulama, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, anak-anak, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat, ceria, bahagia, aman, sentosa, tenang, damai dalam kehidupan berkeluarga, insya-Allah. Dan insya-Allah kita kurang daripada seminggu lagi akan menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena fit lah, kena jaga kesihatan, kurangkan gula, kurangkan gula, ataupun kalau boleh jangan ambil gula lah deh. Kalau minum tu medang tu tanpa gula lah, tanpa gula lah. Kita sejarah kehidupan ataupun sejarah rakyat Malaysia ni terlalu ramai tuan-tuan yang terperangkap dengan penyakit diabetes, penyakit kencing manis, kemudian darah tinggi dan sebagainya tu. Antara faktornya adalah pemakanan, betul tak? Jadi kalau kita jaga makan tu, makan dengan makanan yang bukan makanan proses lah, bukan makanan proses, insya-Allah. Jadi bulan puasa ni sangat istimewa, sebab tu kita nak dalam semua ibadah yang Allah bagi pada kita, yang perintahkan pada kita, yang wajibkan pada kita, sebenarnya manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Allah kata nahnu narzuquk, aku yang bagi kamu rezeki, bukan aku yang minta kamu rezeki. Kalau kita tak puasa, tak solat, dan kita berpakat-pakat tahun ni kita jangan puasa Ramadan, Allah yang rugi ke Tuan Imam? Tak ada, kita yang rugi, sebab semua itu Allah nak ampunkan dosa kita. So rebutlah peluang dan kesempatan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi pada kita, as-salawatul khams, salat 5 waktu. As-salawatul khams, salat 5 waktu tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumaat hingga ke Jumaat, solat Jumaat lah tu. Dan kemudian wa ramadana
ila Ramadan mukaffiratun. Daripada Ramadan yang dulu sampai Ramadan hari ini, Allah ampunkan, kafarahkan dosa kita. Itu maksudnya amalan-amalan yang kita buat tu, termasuk tuan-tuan, kita solat, kita sedekah, baca Quran, semua tu mukaffiratun. Allah nak ampunkan dosa. Itu maknanya hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi berdoa supaya kita dapat sampai pada bulan Ramadan. Tapi dosa tadi tuan-tuan bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Izajtunibat al-kabair, sehingga selama mana dia meninggalkan al-kabair, dosa-dosa besar kan. Dosa besar apa? Minum arak, tak adalah kita buat tu kan. Mungkin kita terperangkap dengan dosa-dosa kecil, tapi Allah ampunkan, insya-Allah. Jadi kita tengok pada muka surat 509. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab rahimahullah, ini adalah mengenai sebahagian saja dari hukum ilahiyah yang berkaitan dengan perjanjian damai Hudaibiyah. Sebenarnya sangat banyak dalil-dalil dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya itu. Kami ringkaskan sahaja seperti berikut. Banyaklah kan. Kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Hudaibiyah tu kan. Tengok bagaimana kalau Saidina Umar tu begitu mengambil berat sekali dia tentang agama Islam kan. Sungguh-sungguh dia. Itu ciri-ciri orang beriman. Sentiasa nak menang apabila berhadapan dengan orang kafir, tidak mengaku kalah. Yang pertama, meminta bantuan daripada orang-orang bukan muslimin dalam keadaan bukan perang. Kita tengok Rasulullah SAW ada minta kepada seorang kafir namanya Bashar bin Sufyan supaya menjadi pengintip ataupun perisik, dihantar dulu ke Mekah melihat bacaan bagaimana keadaan penduduk Mekah di atas suasana tu. Bila mengetahui orang-orang Islam dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah dan sebagainya tu. Kami telah terangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Bashar ibn Sufyan menjadi pengintip untuk mengintip keadaan pihak Quraisy. Bashar adalah seorang musyrik dari kabilah Banu Khuza'ah. Ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan sebelum ini, iaitu bahawa meminta bantuan atau pertolongan daripada orang yang bukan Muslim haruslah mengikut keadaan orang yang diminta pertolongan itu. Tengok keadaan orang kafir itu macam mana. Zimmi ataupun harbi. Kan? Kalau zimmi maksudnya dia tidak menentang agama, tidak menentang orang Islam, dan kita boleh percayai, Nabi percaya ni, Bashar bin Sufyan ni dipercayai, tidak khianat. Ada satu ketika kita melihat sejarah dalam perang Uhud kan. Bila dalam perjalanan menuju ke Uhud, tiba-tiba 300 orang menarik diri yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Sampai sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kita sikit ni nak lawan orang kafir ramai. Apa kata kita minta pertolongan orang bukan Islam? Dan maksud masa perang tu kan, 700 orang menghadapi 3,000 tentera kafir Quraisy yang lengkap dengan persenjataan kan. Lalu kata Rasulullah, la nastansiru bi ahli syirk ala ahli syirk. Kita tidak akan minta pertolongan kepada orang kafir untuk menentang orang kafir. Itu keadaannya berbeza kan? Tapi yang ni secara individu dikenal siapa Bashar bin Sufyan ini, iaitu orang yang boleh dipercayai dengan yakin bahawa dia tidak akan melakukan penipuan atau pengkhianatan, maka harus atau boleh hukumnya.
pada keseluruhannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan dari orang-orang bukan muslim tidak dalam peperangan, termasuklah menjadi pengintip, meminjam senjata atau seumpamanya. Jelas dari itu bahawa meminta bantuan daripada orang-orang yang bukan muslim diharuskan dalam perkara-perkara keselamatan, juga diharuskan pada kerja-kerja untuk peperangan. Maksudnya dalam keadaan itu diharuskan meminta pertolongan, dengan syarat mengetahui bahawa itu bukan kafir harbi, ataupun disebut sini bukan muslim kan. Maksudnya kafir lah tu, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajaran yang kedua, tabiat syura dalam Islam. Kita telah melihat pada kebanyakan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa syura itu adalah disyariatkan. Maksudnya syura, maksudnya perbincangan. Syura ni daripada kalimah syawara, maksudnya perbincangan ataupun yang melibatkan dua belah pihak. Jadi Rasulullah banyak melibatkan amalan syura dalam menetapkan sesuatu. Dalam Quran sebut wa amruhum syura bainahum, dan urusan-urusan mereka dimesyuaratkan di kalangan mereka. Kalau kita panggil mesyuarat lah, ahli jawatankuasa masjid dipanggil, dijemput untuk bermesyuarat kan, katalah untuk menentukan ataupun untuk merancang ataupun membuat rangka program Ihya Ramadan kan. Jadi dalam mesyuarat itu berbagai lontaran idea. Jadi mesyuarat ni maksudnya berlaku perbincangan, berlaku saling melontarkan cadangan, pandangan, bangkangan. Jadi Rasulullah dia terbuka. Rasulullah SAW terbuka meminta pendapat sahabat-sahabat. Banyak kan dalam sejarah Nabi SAW, Nabi banyak minta pendapat sahabat, minta pendapat Umar, minta pendapat Abu Bakar. Dulu kita belajar dalam sirah peperangan Badar, apa nak dibuat dengan tawanan perang kan. Jadi masa tu orang Islam pengalaman pertama perang, tak ada tawanan, belum ada tawanan, nak buat apa dengan tawanan ni? Abu Bakar kata kita lepaskanlah kan, minta duit bayar kan, bayar kita lepaskan. Umar kata tidak, mereka ni adalah musuh Allah, kita bunuh semua. Tu berbeza pandangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pandangan Sayyidina Abu Bakar, memandangkan itu sebangsa dengan mereka kan. Ada yang adik-beradik kan, ada yang keluarga kan. Yang terpisah kerana berhijrah, akhirnya bertembung di medan perang. Jadi mungkin kita nampak lunaklah pandangan Sayyidina Abu Bakar ni dengan penuh kasih sayang. Rupanya turun ayat menyatakan bahawa pandangan Sayyidina Umar tu lebih tepat. Maknanya pandangan Sayyidina Umar tu bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kehebatan Umar. Ada satu kitab menunjukkan muwafaq pendapat Umar yang sejajar dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan-pandangan Sayyidina Umar, kehebatan keilmuan Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah dia tidak, kita hari ini dipanggil apa? Buat mengeluarkan pandangan sendirilah kan. Betul tak? Maksudnya pandangan secara jama'i, secara jamaah, secara kolektif kan. Itu syura, bertepatan apa yang berlaku. Apa yang dilakukan apa di situ? Hakim yakni pemerintah atau ketua hendaklah berpegang dengan syura, perbincangan, permusyawaratan
bertukar-tukar pandangan kan, bersoal jawab dan sebagainya, itu nama syura. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ adalah memperlihatkan tabiat syura dan pengertian kepada yang disyariatkan dengan sebabnya, iaitu bahawa syura dalam Islam adalah disyariatkan tetapi tidaklah menjadi kemestian. Tidak menjadi kemestian, tidak menjadi kewajipan, tapi dari segi kebaikannya sangat besar kan. Lantaran hikmah syura ialah untuk mendapatkan berbagai pandangan dari muslimin serta membahas atau membincangkan mengenai maslahah yang kadang-kalanya dikhususkan kepada sebahagian orang sahaja untuk mengetahuinya atau untuk memperbaiki pendirian mereka. Maka apabila pemerintah atau ketua sudah mendapati suatu yang disetujuinya dari pendapat dan pandangan mereka melalui dalil-dalil syariah dan hukum-hukum Islam, hendaklah diambilnya. Jika tidak, maka terpulanglah kepada budi bicaranya dengan syarat tidak bercanggah dengan sebarang nas Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma'an. Maksudnya sini dari segi keutamaan adalah syura, tapi tidak dipakai pun bukan menjadi satu kesalahan. Kita dapati bahawa Rasulullah SAW berunding meminta pendapat para sahabatnya di Hudaibiyah. Ini satu kisah ya. Lalu Abu Bakar pun memberikan pendapatnya. Katanya, wahai Rasulullah, engkau keluar dengan tujuan hendak pergi ke Baitullah, maka teruskanlah. Siapa yang menghalang kita peranginya. Ini pandangan Sayyidina Abu Bakar kan. Lalu Rasulullah pun keluar. Pada mulanya menyetujui pendapat Abu Bakar itu, maka diteruskan perjalanan menuju ke Mekah bersama para sahabatnya. Tetapi apabila unta kenderaannya duduk tidak mahu bangun berjalan, tahulah Rasulullah untanya itu dihalang dari meneruskan perjalanannya. Jadi Rasulullah boleh tahulah, kasyaf. Bila sampai di Hudaibiyah ataupun Shumaishi, kuda tu yang ditunggang oleh Rasulullah SAW ataupun untanya, dia tidak mahu bergerak. Dia tidak mahu bergerak. Lalu kata Rasulullah SAW, ini adalah sebagaimana yang berlaku kepada tentera-tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah kan, semasa nak menyerang tu. Sampai di Mina, gajah tu tak mau pergi bergerak menuju ke Baitullah. Allah tahan kan. Sampai di Mina aja. Akhirnya Allah hantarkan burung ababil, tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Dan setiap burung itu membawa batu sijil yang dibakar di neraka dengan api neraka, ataupun batu yang dibakar dengan api. Banyaklah tafsiran kata. Ada dibagikan penyakit dan sebagainya. Penyakit kulit, kena batu tu pada kulit jadi rosak kulit, tembus kan. Tu tafsiran para alim ulama. Jadi sebagaimana unta Rasulullah SAW juga ditahan. Maksudnya Allah tidak izinkan kan? Allah tidak izinkan. Macam kita juga tuan-tuan lah, keinginan kita nak buat sesuatu, tiba-tiba dah terhalang kan? Terhalang oleh sebab-sebab tentu. Adalah hikmah dia kan. Ini Rasulullah SAW dalam masa setengah jam kan? Lebih kurang setengah jam lebih lah daripada Hudaibiyah tu, nak masuk ke kota Mekah. Sahabat-sahabat dah teruja sangat dah, terbayang-bayang dah dapat tawaf, dapat jumpa saudara mara, dapat balik ke rumah masing-masing. 6 tahun ni tak balik kampung kan. Tiba-tiba ditahan kan. Ada sebahagian setengah jemaah haji ataupun jemaah umrah kita kan, dah sampai dah di mana, di lapangan terbang Jeddah tu kan. Tapi tak boleh nak masuk. Tak dapat kebenaran ataupun tak dapat visa dan sebagainya tu.
kena balik kan, ataupun separuh perjalanan. Itu ada hikmahnya, sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hikmahnya, Allah tahan tak bagi masuk. Maksudnya belum rezeki dia lah nak pergi, nak sampai ke kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ini banyak sangat kan syarat-syarat nak pergi menunaikan ibadah haji kan. Pemeriksaan kesihatannya dan sebagainya, itu yang hikmahnya istata'ah tu kan. Kemampuan kita, duit ada, semua ada, masa lapang kan, badan sehat kan, tiba-tiba ada pula halangan lain. Maksudnya kalau kita tidak sampai menunaikan hajat kita untuk menunaikan ibadah haji, tidaklah berdosa kan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi unta kenderaan duduk tidak mahu berjalan. Tahulah Rasulullah bahawa untanya itu dihalang dari meneruskan perjalanannya, dihalang oleh kuasa ghaib. Lalu diketepikan oleh Rasulullah pendapat Abu Bakar yang tadinya disetujuinya. Mula-mula setuju dengan pandangan Abu Bakar kan, meneruskan. Tapi bila dah ada halangan begitu, Nabi batalkan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, demi Allah, apa yang diminta oleh mereka kepada aku sebagai syarat demi untuk menghormati tanah haram yang patut diterima, aku akan menerimanya. Jadi kemungkinan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk juga, kemungkinan berlaku pertumpahan darah kan, pertempuran, sehingga mencemarkan kesucian tanah haram. Lalu Allah sekat, sabar dulu. Ujian kepada orang beriman, sabar dulu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mahukan sesuatu yang kamu cintai, kamu mesti menghadapi sesuatu yang kamu benci kan? Itu tahap kesufian Imam Al-Ghazali rahimahullah kan? Kalau kita nak sesuatu yang kita cintai, kesukaan kita, maka kita kena hadapi apa yang kita benci. Seorang pelajar nak kejayaan, maka dia kena hadapi apa yang dia benci. Tak boleh nak tidur, tak boleh nak rehat kan, dan sebagainya tu. Tak boleh nak bersenang-senang kan. Dia cinta pada kejayaan, dia kena lalui apa yang dia benci kan. Tak boleh bersantai-santai dengan kawan-kawan lain. Jadi inilah yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka dibatalkannya rancangannya yang telah dimulakannya itu. Rancangan berdasarkan pendapat Abu Bakar setelah mengadakan syura, iaitu berangkat menuju ke Mekah dengan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan rancangan lainnya, iaitu berdamai dengan menyetujui syarat-syarat yang dikemukakan oleh musyrikin tanpa mengindahkan apa saja bantahan terhadapnya. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ada yang bantah kan, kata tak adil kan, berat sebelah dan sebagainya itu, tapi Rasulullah teruskan juga. Bahkan wakil kafir Quraisy itu Suhail kan, dia menentukan Muhammad Rasulullah tak boleh nak tulis kan. Rasulullah tu dia tak mahu tercatat dalam perjanjian tu. Muhammad Rasulullah tak mahu. Dia nak Muhammad bin Abdullah kan. Bismillahirrahmanirrahim tak mahu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismikallahumma, dia nak itu je. Rasulullah terima akur kan, tunduk. Dan banyak ada perjanjian-perjanjian yang nampak berat sebelah tapi Nabi akur. Akhirnya itulah yang memberi kemenangan kepada Islam. Itulah dia pengertian syura. Syura harus tunduk di bawah hukum wahyu. Maksudnya situ bertentangan tadi pendapat Sayyidina Abu Bakar dengan ilham daripada Allah, wahyu daripada Allah, jangan masuk. Dengan caranya Allah perintahkan kenderaan unta yang dinaiki oleh Rasulullah tu supaya duduk, jangan bergerak.
Jadi Nabi tahu itu adalah isyarat daripada Allah. Syura tadi kata pergi, kan? Sahabat-sahabat semua setuju kita pergi. Tapi bila datang wahyu mengatasi syura. Itu maksudnya sini ya. Walaupun syura tu yang paling baiklah dari segi menyatakan pandangan dan sebagainya. Tapi bila datang keputusan Allah, ikut wahyu. Maka wahyu sekarang ini ialah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' A'immah, para imam, para alim ulama lah, salafus soleh dan sebagainya tu. Tak boleh nak ikut Quran, Sunnah saja tuan-tuan ya. Hari ini ada sesetengah dia tak nak bermazhab. Ada tak? Buat apa nak ikut mazhab ni? Mana yang baik kita ikut je. Dia tak sedar, kata alim ulama, bila dia kata nak ikut mazhab, tak mau ikut mazhab, dia telah membina satu mazhab yang baru. Kan? Itu mazhab campur kan. Sedangkan dia tidak ada ilmu. Ilmu dengan ulama-ulama dulu tu jauh umpama langit dengan bumi. Jadi kita tuan-tuan ikut je lah ya. Ni nanti datang bulan Ramadan nanti, sunnahnya kata 8 kan, sunnahnya kata 20 tarawih. Dan buatlah yang mana-mana. 8 pun sunnah, 20 pun sunnah. 20 sunnah yang dianjurkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kan, buat bersama-sama berjemaah di masjid. Kemudian ada pula salawatan kan, bertasbih, bertahmid, itu semua sunnah. Itu termasuk dalam ijma' dan qiyas. Alim ulama' dah buat kan. Ada yang kata buat apa nak apa macam-macam orang ini ya. Tak payah selawatan dan sebagainya tu kan. Dengan itu juga menjadi dalil bahawa syura disyariatkan hanya untuk mendapat pandangan, bukan dimestikan berpegang kepada syura semata-mata dengan membelakangkan wahyu. Kan? Ini kalau keputusannya ada berkaitan dengan akidah dan tu sebagainya kan. Ada pun yang berkaitan dengan pengurusan macam di masjid kita kan, macam di kampung, tu syura juga, mesyuarat juga. Kan? Tapi dia tidak berkait dengan, bertentangan dengan wahyu dan sebagainya, itu untuk maslahah umum kan. Jadi peranan ketua lah, ketua kampung kena bersikap dengan sikap macam ni lah, syura lah ya, syura. Dan ada masanya ketua ni boleh memberi pandangan dia sendiri bila rasakan itu yang lebih baik. Baik tuan-tuan ya, kita masuk yang ketiga. Ini juga satu yang penting juga ya. Ketiga, bertawassul dan bertabarruk. Tawassul ni perantaraan lah ya. Tabarruk tu mengambil keberkatan. Nanti kita tengoklah contoh-contohnya ya. Kita telah sebutkan bahawa Urwah ibnu Mas'ud sempat mencuri pandang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Urwah ni? Salah seorang yang diutuskan mewakili kafir Quraisy berunding dengan Rasulullah. Nama dia Urwah. Jadi Urwah ni dia curi-curi pandang. Dia tengok bagaimana keadaan sahabat Rasulullah. Lalu diceritakannya apa yang sempat dilihatnya. Katanya, demi Allah, tidak sempat jatuhnya ludah Rasulullah ke tanah kerana disambut berebut-rebut, disambut serta disapukan ke muka dan kulit. Dan apabila diarahkan membuat sesuatu, berebut-rebutlah mereka mengerjakannya. Apabila ia berwuduk, maksudnya apabila Rasulullah berwuduk, mereka seolah-olah hendak berbunuh-bunuh kerana berebut-rebut untuk membawa air kepadanya. Berebut-rebut nak berbakti. Tu. Bila mereka bercakap dengannya, mereka merendahkan suara dan tidak memandang tepat kepadanya kerana menghormatinya. Ini gambaran betapa tawaduk
betapa memuliakanlah para sahabat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu amalan yang sangat baik yang kita kena terapkan, khususnya pada anak-anak cucu kita lah, supaya menghormati orang yang lebih tua, ya. Ni menghormati orang yang lebih mulia, ibu dan ayah, atuk dan nenek. Itu gambaran. Begitulah sungguh hidup gambaran yang diberikan oleh Urwah ibnu Mas'ud itu, iaitu mengenai kasih para sahabat Rasulullah kepada baginda. Maka di situ juga kedapatan beberapa dalil yang penting yang harus dipegangi oleh setiap Muslim. Dalil itu pertamanya menunjukkan bahawa tidak ada iman kepada Rasulullah SAW tanpa memberi sepenuh kasih sayang kepadanya. Kan? La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku yang lebih dicintainya. Kata Rasulullah SAW. Ini ditunjukkan oleh para sahabat yang lebih cinta daripada walidihi, pada ibu bapa dia, anak dia dan manusia-manusia lain. Itu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu, ya. Dan kasih itu pula bukanlah artinya kasih yang hanya secara akliyah dan lahiriah sahaja, tetapi kasih yang dimaksudkan itu ialah kasih yang meninggalkan kesan yang mendalam, semacam terukir kesannya di hati orang yang mengasihinya, seperti yang digambarkan oleh Urwah mengenai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berebut-rebut nak berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu Rasulullah nak ambil wuduk, berebut-rebut mereka, kan. Kemudian bertabaruk pula menyambut sahabat-sahabat, kan. Yang keduanya menunjukkan bertabaruk ni mengambil keberkatan, mengambil kebaikan. Dengan bekas dan kesan Rasulullah adalah disyariatkan sebagai sunnah. Banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan para sahabat bertabaruk dengan rambut. Contohnya telah kita ceritakan dahulu, kan, sebagaimana yang berlaku Khalid Al-Walid selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ni, masa berlaku Fathu Makkah, Khalid Al-Walid pun masuk Islam. Amru Al-As masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Semua ni akhirnya mereka berjuang. Khalid Al-Walid setiap kali dia nak pergi dalam peperangan, dia bawa satu ikatan rambut Rasulullah SAW, kan. Ikat rambut Rasulullah SAW tu diletakkan di dalam songkok besi dia tu, dalam topi besi dia. Maksudnya bertabaruk, mengambil keberkatan. Ataupun boleh kita kata mengambil ataupun bertawassul. Tapi dengan syarat, ada pagaran dia, ada syarat dia. Kita bertawassul dengan Rasulullah SAW, bukan kepada Rasulullah, tapi dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Maksudnya bukan Rasulullah yang memberi manfaat atau mudarat, tapi kemuliaan. Ataupun kita bertawassul ataupun bertabaruk dengan amalan baik kita, dan masa kita berdoa, ya Allah Tuanku, aku ni banyak bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Kalau itu adalah kebaikan, contohlah tuan-tuan, itulah kebaikan bagi aku, engkau sembuhkanlah penyakit aku, contohlah, kan. Maksudnya bertawassul atau bertabaruk dengan amalan kebaikan kita. Itu boleh, ya. Bukan kita minta pada kebaikan tu, tapi minta dengan kebaikan itu Allah beri. Maksudnya itu kita menjadi perantara kemuliaan. Banyak benda yang kita boleh bertabaruk. Kenapa orang pergi Mekah? Kenapa orang nak pergi Mekah? Berdoa di hadapan Kaabah tu, bertawassul tu, bertabaruklah, mengambil kemuliaan Kaabah.
Kenapa kita nak berdoa di Raudhah? Kerana itu ada kemuliaan. Nabi duduk di situ, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Doanya makbul. Kenapa kita nak berdoa di dalam di Multazam ataupun di Hijr Ismail yang lengkok tu kan? Kerana itu asalnya adalah dalam Kaabah. Hijr Ismail itu asalnya berada dalam bangunan Kaabah. Maksudnya kita seolah-olah kita solat dalam Kaabah tu. Itu namanya tabaruk atau bertawassul. Boleh ya, dibenarkan oleh agama kita. Sebagaimana sahabat-sahabat buat. Ada sahabat-sahabat yang dikatakan tubuhnya berbau sangat wangi, harum. Macam tubuh tuan-tuan harum dengan wangi-wangian Tapi sahabat ni dia lain. Seorang sahabat dia mengalami sakit. Dia pergi berubat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ludahkan air liur Rasulullah yang mulia tu ke tubuh badan dan disapukan. Dia ada satu penyakit gatal lah kan. Penyakit itu sembuh dan berkekalan wangi tubuh dia tu. Diakui oleh isteri-isteri dia. Kan? Maksudnya kita ni yang paling betul pandangan tentang diri kita ialah siapa? Isteri kan? Sebagaimana Rasulullah SAW, semua isteri dia memberi pandangan yang sama pada Rasulullah. Maksudnya memang hebat akhlak Rasulullah SAW tu. Tak ada berlawanan. Semua kata baik. Maksudnya baiklah, memang benar baik akhlak Rasulullah SAW. Baik, kita habiskan sikit lagi. Yang keduanya menunjukkan bertabaruk mengambil berkat dengan bekas dan kesan Rasulullah adalah disyariatkan sebagai sunnah, dan banyak hadis sahih menyatakan para sahabat bertabaruk dengan rambut, dengan peluh. Peluh kan dijadikan sebagai wangian, dengan air sembahyang dan dengan ludah Rasulullah SAW, dan semuanya itu telah kami sebutkan sebelum ini. Dan apabila anda tahu bahawa bertabaruk dengan sesuatu itu adalah mengharapkan kebaikan melaluinya, menjadikannya sebagai wasilah perantaraan, maka tahulah anda bahawa bertawassul, yakni berwasilah dengan kesan-kesan Rasulullah SAW, adalah sunnah yang disyariatkan selain daripada bertawassul dengan zatnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Wallahu alam. Saya kira kita tangguhkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan fahaman kita pada sirah Rasulullah SAW ini menjadikan kita lebih cinta pada Nabi dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW. Ini kuliah yang terakhir kita. InsyaAllah kita masuk bulan Ramadan. Saya doakan kita semua dipanjangkan umur lah, diberi kesihatan. Tapi kalau kita dah tak boleh puasa tu, tak payah puasa Katalah tak payah puasa dengan keuzuran tu kan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jangan paksa kan. Setengah tu nak puasa juga sehingga mudarat. Kalau tak rasa tak boleh puasa, tidak puasa, tak payah puasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal yang baik dan yang barakat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر